yang disebut sebagai golongan yang disebut sebagai wadayusul ladzi yuqirru fi ahlihi al-khabas, iaitu seorang lelaki yang nama dia Dayus. Dayus ni lawan dia cemburu. Dayus lawan dia cemburu. Tuan-tuan jadi suami kena cemburu kat bini. Jangan tak ada rasa cemburu langsung ikut suka mu lah nak jadi apa pun, jangan. No. Kena rasa cemburu kat anak perempuan kita, dan anak laki-laki kita pun kena cemburu. Kalau pukul 10 malam tak balik lagi, pi turut, kena cemburu, kecuali dia kena bekerja. Yang tu tuan-tuan. Nah, jadi apa dia yang dikatakan Dayus ini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ialah golongan yang Nabi sebut membiarkan ahli keluarganya membuat dosa. Siapa dia? Iaitu yang disebut sebagai Dayus ini, iaitu para ulama menyatakan bahawa antaranya dalam riwayat yang lain dinyatakan bahawa Rasulullah kata, qalu ya Rasulullah wa mad dayus, qala man yaqirru su' fi ahlihi, iaitulah orang yang membiarkan kejahatan, yakni membuka aurat ataupun berzina ataupun bergaul bebas yang dilakukan oleh ahli keluarganya, terutama isteri dan anak perempuannya. Yang berikutnya, lelaki Dayus juga disebut sebagai huwallazi la yugharu ala ahli, iaitulah seorang yang tidak ada perasaan cemburu, la yughar, tak ada perasaan cemburu kerana iman terhadap ahlinya, yakni isterinya dan anak-anaknya. Dia tak peduli, tak rasa cemburu. Cemburu ni bukan cemburu buta. Cemburu buta ni bini beralih pun dia marah dah. Tengah duduk naik kereta, bini beralih tengok kereta sebelah ada orang lelaki bawa, dia bak bagi sedar. Tu bukan cemburu tu. Tu smackdown nama dia. No. Cemburu agak-agak lah. Nah, tak biar anak bini kita tu buat benda yang Tuhan larang. Nah, cemburu lawannya Dayus, seperti mana yang disebut dalam Umdatul Qari. Berkata pula An-Nuhas, qala An-Nuhas huwa an yamhar rajul zawjatahu wa ghayraha min qarabatihi wa yamna'u an yadkhula 'alayhinna aw yurahunna ghairi zi mahram. Iaitulah cemburu, iaitu lawannya kepada Dayus adalah seorang lelaki itu melindungi isterinya dan kaum kerabatnya dari ditemui dan dilihat auratnya oleh lelaki-lelaki bukan mahram ataupun mahramnya. Nah, baik. Disebut dalam kitab Faidul Qadir, fakana Dayus zalika hatta ra'yul munkari bi ahlihi fala yughayyirhu, iaitu seseorang yang melihat kemungkaran dilakukan oleh isterinya, dia tak mengubahnya. Itu disebut Dayus. Imam Az-Zahabi kata antaranya ialah Dayus itu sesiapa yang menyangka ataupun mendapat tanda bahawa isterinya melakukan perkara keji, maka ia mengabaikannya kerana cintanya pada isteri dia. Biar pasal aku sayang kat bini ku, buat bila apa pun, maka tiada kebaikan untuknya dan tanda tiada kecemburuan. Baik. Dayus merupakan dosa besar. La'anallahu Dayus wal la'nu min alamatil kabirah falihaza wajib al-firaqu wa qurbatul asyrah. Nah, disebut bahawa Allah melaknat kepada lelaki-lelaki yang Dayus. Nak bagi senang faham, bila masa yang dikatakan lelaki itu menjadi Dayus, maka ini perkongsiannya tuan-tuan. Nah, yang ni yang takut kita jadi. Yang pertama, membiarkan kecantikan aurat, bentuk tubuh badan isterinya dinikmati oleh lelaki lain sepanjang waktu ia bekerja. Isteri kita nak pergi kerja, tempat kerja dia kita tahu, tapi waktu dia kerja dia pakai baju kurung, bagus elok, tapi baju kurung ikut cutting. Cutting tahu tak cutting? Cutting tu ikut shape ataupun ikut bentuk. Ni macam ni bentuk ni, orang tak panggil bentuk hak ni. Hak ni dia sama. Bentuk tu macam mana? Hak ni bentuk botol. Hak ni saya bentuk ni lah. Dari atas sampai ke bawah sama yang bentuk ni. No? Ni hak bentuk lagu macam, nak abang lagu mana? Lagu macam buyung ataupun lagu macam biola. Dia kembang di atas, dia kecil di tengah, dia kembang lagi kat bawah tu. Boleh faham tak? Nampak cutting. Hang pakai baju kurung, jangan bagi nampak cutting. Hang pakai jubah, jangan pakai kain lycra yang ikut badan. Kain lycra tu kadang-kadang dia duduk mangkit-mangkit, kain tu masuk celah bungkuk. Abang tu terang ni. Mangkit-mangkit dia kapit celah bungkuk. Lepas tu duduk nampak dia patut lorah-lorah. Boleh faham tak ni? Ni bahasa tak apa nak berjenis sikit, tapi abang habis siap aku tak faham. No, lu kata apa ustaz cakap aku tu bungkuk-bungkuk pula. Tapi kena abang aku tu lah. Kalau tidak orang kalau habaq bonet dia duk ingat bonet kereta. Setengah orang dia kata nampak bonet. Bonet kereta, bonet apa? Bungkuk, hak tu panggil. Dalam bahasa lain panggil jubuk, hak tu juga. Amoi kasar ustaz malam ni. Dah nak bagi faham bahasa tu. No, dulu kita berlapik juga. Bila berlapik orang tak faham punya. Bila kita habang, oh lagu ni. Dia mangkit-mangkit tu lorah masuk dalam tu. Pasal apa? Pasal jubah kain lekra tadi dia ikut badan.
Lekra satu lagi apa nama jenis tu? Tak ingat kain lah. Nah. Jadi kita pi pakai elok-elok tak apa. Kalau duk pakai hak jenis-jenis mengedik tu awal-awal lagi kena habang. Nak pi mana tu? Tak ingatkan kita ni nak masuk syurga esok bersama? Ke aku nak masuk syurga seorang? Teguk tu biar masuk pukul dalam hati, bukan pukul dia. Kita ni esok aku nak masuk syurga seorang ke? Alah abang tu ingat masuk syurga ke? Aku jaga juga orang aku hang tu. Tu baru masuk. Boleh faham? No? Jangan duk biar. Nah. Ni nak pi makan kenduri bukan main. Siap bulu mata duk tu. Nak pi makan kenduri. Duk di rumah dengan sememeh. Pakai pakaian binatang. Pakai apa? Baju kelawak. Pakaian binatang tak apa baju kelawak tu pakai. Ni baju kelawak dengan kaipot, dengan rintim, dengan bekas jahit sopan jahit guni. Rambut ni dia remuh duk depan sekutui lagu tu. Duk di rumah dia haram tak bersiap kat lelaki pun. Yang pi makan kenduri tu dia. Mulut serupa dengan pungkung ayam nak telung. Ni dia perangai. Tapi bukan hak ni geng Maji. Saya tahu hak ni baik-baik semua. Tapi kena ingat tu tuan-tuan. Waktu nak pergi makan kenduri tu, kena habang siap-siap. Nak pergi makan kenduri kan lagu mana? Kita duk tunggu enjin minyak enjin tu sampai hangit. Rupanya duk bersiap. No. Alah tak betul ambil tisu pula. Allah, banyak kat tisu. Lepas tu bentuk balik. Lo ni pasien kenin besar. Kenin sama besar ibu jari. Tuan bayangkan. Nak sapu tu bukan satu. Yang pertama dia kena sapu bedak asas. Bukan bedak asas. Apa nama? Foundation. Kena foundation. Lepas tu bedak asas. Lepas tu barulah. Macam-macam jadi. Lepas tu mata tu hak hijau atas ni. Campur kali pun semua. Buh 3 line baru ni. Nak pergi makan nuri lah. Duduk di rumah Allahu Akbar. Nampak? Habak. Kena pakai habak. Minyak wangi satu lagi nak pesan. No? Orang perempuan boleh pakai minyak wangi bila? Dalam rumah dia. Kan laki balik, bau apa ni? Tak pernah bau ni. Bini kata, bau apa bang? Tak tahu aku bau wangi. Bini dia kata, baru lepas kentut. Bau bini dia kentut contohlah. Kalau nak pergi berjalan, dia boleh pakai sekadar deodorant yang menghilangkan busuk ketiak. Ataupun sedikit bedak yang tak nampak tebal sangat. Ataupun dia memang menghadapi masalah bau badan, dia boleh spray yang tak sampai menarik perhatian orang. Ni lalu kita naik motor, mereka duduk 2 kilo, kita tahu bau apa ni. Tengok tu dia. Pontianak 2 ekor duduk ada depan tu. Ni tuan-tuan kena banyak. Baik, yang kedua. Membiarkan isterinya balik lewat kerja yang tidak diketahuinya bersama lelaki dan siapa saja. Dia tak tahu pergi mana. Biar balik lewat. Tak tahu jadual tugas bini kat mana. Ini pun kena ambil tahu. Jangan duk biar tuan-tuan. Bini dia dah hari ni kerja shift. Ambil tahu shift pukul berapa, balik pukul berapa, habis pukul berapa. Overtime pukul berapa, kena ambil tahu. Biar cemburu kot tu tak apa. Jangan duk tak cemburu. Nampak? Ni kita tak mau masuk dalam golongan yang ketiga ni. Kemudian membiarkan aurat isteri dan anak perempuan dewasanya terlihat waktu mana dia nak naik motor. Nak naik motor tu kadang-kadang orang perempuan dia angkat kaki nak naik motor. Jadi kalau dia tak pakai kain dalam tu, kalau orang kampung saya panggil simeh. Sini panggil apa tu? Simen. Simeh kan? Ingat simen. Orang pakai simeh. Kalau pakai simeh tu, orang perempuan pakai simeh tu lari. Dia pakai simeh tu, kalau hak jenis luak tu. Tak apa tu, dia senang naik motor. Tapi kalau dia tak pakai simeh, dia angkat-angkat kaki, lepas tu nampak betih. Orang duk tengok betih dia. Yang ni juga kena jaga tuan-tuan. Dia kata tak ngajar Ustaz oi. Bukan nak tunjuk. Ya, tapi kena berhati-hati takut menjadi perhatian orang. Tu yang berikutnya. Kemudian yang keempat, membiarkan anak perempuannya berdating dengan tunangnya. Anak kita tu baru tunang 2 bulan. Bulan 4, 2 bulan lagi nak nikah. Mailah si tunang dia tu bakal menantu kita. Dia kata, makcik, saya nak bawa leha ni, nak pergi ukur cincin. Nak pergi ukur cincin. Boleh tak? Cik, dengan penuh beradab budak tu. Bagus. Dengan penuh beradab, warak. Mai nak minta apa? Nak minta bawa pergi ukur cincin. Mai seorang dia. Kita nak jawab apa? Boleh, tapi pakcik hang kena pergi sama. Boleh bang tu? Dia kata, kalau pakcik hang pergi sama, tak ID. Bagus. Kena macam tu. Ni baru bertunang, bukan akad terima nikah lagi. Merata dunia dah pergi. Kan? Pergi nak ukur cincin. Nak gaduh apa? Bawa benang mereka. Bawa benang, lepas tu bawa pergi ukur. Kan? Ambil dia kata, makcik straight sangat. Bukan masalah straight, aku tak mau jadi hak tak tahuan pelik-pelik. Saat dia hampa tak ada menikah dia, aku boleh cucu dah. Kadang kata tu biar sentap sikit.
Ini tunang tu. Nah, baik habis. Kemudian berikutnya tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, membiarkan anak perempuannya berdua-duaan dengan pasangannya di dalam rumahnya, kononnya sporting mak bapak tu. Kawan-kawan lelaki dia main di rumah, main duk sembang, duk kukik, hang ku kita duk di dapur. Duk diam, biar depa lah budak-budak zaman lah moden, bukan boleh nak tegur tak tahuan. Oh, jangan. Noh, kalau anak aku hang main minta elok-elok. Bukan main duk sembang melawak hang ku ni, bukan dia passion. Kemudian tuan-tuan, menyuruh mengarahkan dan berbangga dengan anak perempuan dan isterinya memakai pakaian seksi di luar. Hampa kalau nak ikut abah, ikut pakai passion macam lah. Ada orang kata tuan-tuan ni, orang Islam kata ni, hampa duk pakai jubah dengan hampa duk pakai baju kurung tu pi tengok orang mati lah. Nak outing, nak keluar, dia kena pakai hak seksi-seksi. Baru clear. Ada orang Islam kita kata macam ni. Dia tak mau kalau keluar dengan dia pakai baju kurung, pakai jubah tak mau. Pasal apa? Dia kata tu pi makan kenduri dengan tengok orang mati. Ada saya dengar orang Islam kita kata. Loh. Hang nak pi yang kami yang pakai baju kurung lah. Hang tak tahu kau tu orang pakai tengok orang mati lah. Ada orang Islam kita cakap macam ni. No? Sedangkan budak tu bagus, dia pakai tutup aurat apa elok nak pi buat kerja. Apa salahnya? Nah, baik habis. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, membiarkan ahli keluarganya, anaknya masuk pertandingan yang tak sepatutnya lah. Masuk dengan nyanyi-nyanyi. Kita pun pergi duk undi lah, anakku masuk. Tak masuk kita teriak, tak masuk. Pergi duk menyanyi, duk beranggah, tepuk tangan. Syok anak dia jadi penyanyi. Syok juga tuan-tuan bila anak dia jadi pelakon, orang duk peluk-peluk. Kononnya seni. Kami orang seni tak apa, bukan peluk sungguh-sungguh pun. Itu adalah hanya lakonan semata-mata. Cewa. Kan? Sebab bini hang pergi peluk orang macam mana? No? Ni tuan-tuan. Kena ingat macam tu lah. Kemudian yang berikutnya lagi, membiarkan isteri keluar berdua-duaan dengan teman sepejabat atau teman kerjanya. Yang tu kena ingat lah. Ni di antara ciri-ciri yang boleh kita kategorikan sebagai yang disebut sebagai dayus. Maka 3 golongan yang kita bincang pada malam ini, penagih arak, yang keduanya penderhaka kepada mak bapak, dan yang ketiga ialah pendayus, iaitu seorang lelaki yang membiarkan anak dan isterinya yang perempuan melakukan kesalahan dan dosa, dia tak berasa nak tegur. Maka sebagai kesimpulannya tuan-tuan, mari kita mengajak diri kita, ahli keluarga kita supaya selamat daripada api neraka, untuk kita memperkemaskan 3 perkara. Yang pertama, salimul aqidah. Biarlah akidah mereka sejahtera. Duduk di mana-mana pun dia rasa diri dia bertuhan. Nak buat apa pun dia rasa Tuhan duk tengok dia. Itu akidah salimah. Yang keduanya, marilah kita sama-sama menjadikan kehidupan kita ini melaksanakan syariat Allah. Nak laksana syariat Allah ni kena belajar, kena ada ilmu, kena faham baru boleh buat. Patuh, anak tak semayang suruh semayang, isteri tak semayang suruh semayang, kita tak semayang, bini kena suruh semayang. Bukan yang tu saja, banyak lagi syariat-syariat Allah yang lain yang perlu kita patuhi. Dan yang ketiga ialah, marilah sama-sama kita membudayakan hidup kita ini berteraskan dan berlandaskan kepada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang pemimpin dunia, pemimpin sebuah negara Islam, berjaya mentadbir negara Islam dan mentadbir anak-anak dan isterinya. Bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerapkan kehidupan penuh berakhlak dalam hidupnya bersama sahabat, dengan masyarakatnya, dengan ahli keluarganya, dan dengan semua manusia. Maka 3 perkara ini jangan kita lepaskan, yang disebut sebagai rukun agama: akidah, syariah dan akhlak. Wallahu a'lam.